Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ أرجوكم في صحة وعافية. أيوة اليوم إن شاء الله سندرس عن الكلام والكلم والكلمة. Hari ini kita akan belajar tentang al-kalam, al-kalim dan al-kalimah. Okey. Al-kalamu. Al-kalamu bermakna al-lafzul mufidu fa'idatun yahsunu as-sukutu 'alaiha. Al-kalam ni bermaksud lafaz yang berfaedah. Al-lafzul mufid. Mas berfaedah adalah fa'idatun yahsunus sukutu 'alaiha. Bila orang tu dengar, dia akan terdiam. Maknanya dia faham. Contohlah kita ucapkan satu benda dan orang yang dengar tu dia faham. Maknanya dia adalah al-kalam. Dia kena faham. Kita tengok contoh. Al-misalu al-awwal fazal mujtahidu. Orang yang berusaha ni berjaya. Bila kita dengar ni, kita faham tak? Kita faham kan? Maknanya dia adalah al-kalamu. Kemudian, as-sani, zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad ni pergi ke masjid. Kita dengar ni, kita faham kan? Dia termasuk dalam kalam juga. As-salis, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Bila kita dengar, kita pun faham juga ayat ni kan. Maknanya dia pun termasuk dalam al-kalam. Contohnya, Ustaz bagi kalau kita bagi daraba sahaja, memukul. Kita faham tak? Kita tak faham kan? Siapa yang memukul, siapa yang kena pukul. Sebab dia tulis daraba sahaja. Maknanya dia bukan al-kalam. Dia kena ayat yang lengkap. Itu maksudnya al-kalam. Ayat yang lengkap dan kita faham. ثم ننتقل إلى الكلم. الكلم. الكلم بمعنى ما تركب من 3 كلمات فأكثر سواء أفاد معنى يحسن السكوت عليها أم لم يفد. Al-kalim pula bermakna ma tarakkaba min 3 kalimatin fa akthar. Al-kalim ni paling kurang dia kena ada 3 perkataan, 3 kalimah dan lebih. Paling kurang kena ada 3 kalimah, 3 perkataan. Sawa'an afada ma'na yahsunu sukutu 'alaiha, sama ada dia adalah berfaedah. Macam tadilah, macam al-kalam tadi, bila kita dengar kita faham. Itu maknanya berfaedah. Am lam yufid. Dan al-kalim ni ditambah satu lagi, am lam yufid. Walaupun tidak berfaedah. Walaupun kita dengar tu kita tak faham. Dia termasuk juga dengan al-kalim. Tapi dengan syarat dia kena ada 3 perkataan paling kurang. Kita tengok contoh. Ma'un naili azbun. Air sungai Nil sangat sedap. Kalau kita dengar yang ni kita faham kan? Dan dia ada 3 perkataan. Bila kita tengok macam tu, dia termasuk di dalam al-kalim. Sebab dia ada 3 perkataan dan kita faham. Kemudian kataba Ahmadur risalah. Ahmad dia menulis sepucuk surat. Yang ayat ni pun bila kita dengar kita faham dan dia ada 3 perkataan. Maknanya dia adalah al-kalim. Kita tengok in jaa Muhammadun. Sekiranya Muhammad pergi. Ayat ni tergantung. Kita tak faham apa yang dia nak. Sebab dia cakap sekiranya Muhammad pergi. Ayat ni tak jelas, tergantung. Walaupun dia tak jelas, dia cukup 3 huruf kan? 3 perkataan. Maknanya dia adalah al-kalim. Walaupun kita tak faham. Itu adalah al-kalim. Summa nanzur ila al-faruq. Al-faruqi bainal kalam wal kalim. Kita tengok pula perbezaan antara kalam dan kalim. Al-kalamu
kalimataini fa akthar. Kalam ni syarat dia kena dua perkataan paling kurang. Manakala al-kalim salasu kalimatin fa akthar. Kalim ni pula dia kena ada 3 perkataan paling kurang. Kalam 2, kalim kena ada 3 perkataan paling kurang. Dan perbezaan yang kedua adalah al-lafzul mufidu yahsunu as-sukutu 'alaiha. Kalam ni dikena berfaedah. Bila kita dengar, kita faham. Kita terdiam sebab kita faham. Al-kalimun pula al-lafzul mufid am ghairul mufid. Dia berfaedah ataupun tidak berfaedah. Kalim ni diboleh dua-dua. Berfaedah ataupun tak berfaedah. Kita faham ataupun kita tak faham. Dia boleh dua-dua. Itu perbezaan. Kemudian kita tengok al-kalimatu. Al-kalimatu bermakna al-lafzul mawdu' li makna mufrad. Kalimah ni bermaksud lafaz yang membawa makna mufrad, dia makna tunggal. Okey. Secara mudahnya al-kalimah ni perkataan lah. Contoh satu perkataan kursiyun. Okey, kursiyun ni kerusi. Maknanya kita fahamlah perkataan tu bermaksud kerusi. Contoh lain adalah Muhammadun. Muhammadun, nama orang. Kita faham. Okey, contoh fi'il pula zahaba. Zahaba pergi. Okey, ni pun perkataan ni pun kita faham. Dan walaupun dia satu huruf. Okey, satu huruf ni contohnya ba berbaris bawah, b kan? Maksudnya dengan. B ataupun li. Lam berbaris bawah, li, untuk. Walaupun dia satu huruf, tapi dia membawa makna. Maknanya kita namakan dia al-kalimah. Al-kalimah ni dia terbagi pada 3. Isim, contohnya asadun. Asadun ni singa. Okey, singa kita faham lah. Satu perkataan ni membawa maksud singa. Dan kemudian yang kedua al-fi'lun. Al-fi'lu. Zahaba. Zahaba bermaksud pergi. Bila kita dengar satu perkataan ni kita faham. Dia ada maksud. Harfun, contohnya fi. Fi ni adalah di. Fil masjid. Di masjid. Fi ni dia membawa satu maksud di. Kita faham. Itulah al-kalimah. Dia satu perkataan. Nantakil ila al-qawl. Al-qawlu. Al-qawlu bermakna al-lafzu dal ala ma'na. Sawan akan al-lafzu mufradan am murakkaban mufidan. Fa'idatun yasun sukutu alaiha am ghair mufid. Al-qawlu ni bermaksud lafaz yang menunjukkan yang membawa satu makna. Dan sama ada dia ni adalah mufrad, sama ada dia tunggal, ataupun murakkaban, ataupun terdiri daripada banyak perkataan. Ataupun dia ni mufidan, berfaedah, ataupun dia ni ghair mufid, ataupun tidak berfaedah. Dia banyak atau. Sebab apa? Sebab al-qawlu ni umum. Kata-kata. Kata-kata ni membawa maksud umum. Al-qawlu ni terbahagi kepada 3. Al-kalimah, al-kalamu, al-kalim. Okey, yang kita belajar tadi, al-kalamu, al-kalim, al-kalimah, semua tu termasuk daripada al-qawlu. Jadi al-qawlu ni umum, yang lain tu khusus. Qawlu ni terbahagi kepada 3.